Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pembelajaran kita iaitu tingkatan 4 KSSM dalam bidang akhlak. Pelajaran yang ke-24 iaitu yang bertajuk adab terhadap orang sakit dan kurang upaya. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita masuk kepada objektif pembelajaran iaitu 6.17.1 menyatakan dalil nakli tuntutan beradab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Objektif yang kedua menerangkan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Objektif yang ketiga merumuskan hikmah beradab terhadap orang sakit dan juga orang kurang upaya. Kita tengok kepada objektif yang pertama terlebih dahulu iaitu dalil nakli sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udul marid wa at'imul ja'i' wa fakkul 'ani." Rawahul Bukhari. Maksudnya ziarahilah orang yang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Dalam hadis ni menyebut 3 perkara, iaitu yang pertama kita disyorkan untuk menziarahi orang sakit. Yang kedua, memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang ketiga, membebaskan tawanan. Ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok dekat gambar kat sebelah ni, ini adalah gambaran ketika kita sedang sakit. Jadi dalam tajuk ni kita akan kupas bagaimana adab-adab kita terhadap orang sakit. Objektif yang kedua, iaitu adab terhadap orang sakit. Adab terhadap orang sakit ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama dari segi ibadah, yang kedua dari segi emosi, dan yang ketiga dari segi fizikal. Dari segi ibadah, antaranya ialah mendoakan kesihatan mereka. Kita doakan kesihatan kepada pesakit tersebut. Yang kedua, membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Dari aspek emosi, memberikan semangat dan juga motivasi agar mereka sabar dan reda. Jadi kita beri semangat kepada pesakit yang sedang sakit tu agar mereka reda dengan ujian Allah. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman mereka dengan bunyi bising dan tempoh ziarah yang lama. Jadi antara antaranya ialah kita tidak boleh membuat bising ketika menziarah, dan juga kita tidak boleh terlalu lama ketika menziarah. Aspek yang ketiga iaitu dari segi fizikal. Yang pertama, memastikan tempat dan tubuh badan sakit sentiasa bersih. Jadi masa kita menziarah tu, kita tengok dulu keadaan pesakit tu, adakah dia memerlukan bantuan kita. Kita juga tengok pada kebersihannya. Yang kedua iaitu menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Dalam bahagian ni Ustaz letakkan bijak akronim, bijak akronim iaitu DISJBK untuk kita memudahkan ingat apakah ada adab terhadap orang sakit. D merujuk kepada dia, I merujuk kepada ikut, S merujuk kepada saya, J merujuk kepada jalan, B merujuk kepada bersama, K merujuk kepada kawan. Jadi
Akronimnya ialah DISJBK. Huraian dia ialah dia ikut saya jalan bersama kawan. Dia ikut saya jalan bersama kawan. Okey. Di merujuk kepada doakan mereka. Ini antara adab kita menziarahi pesakit. Yang pertama sekali, doakan mereka. Yang kedua, I merujuk kepada ingatkan mereka dengan ibadah. Okey, ingatkan mereka dengan ibadah. S merujuk kepada semangatkan mereka. Okey, memberi kata-kata semangat kepada mereka. Yang keempat, J, jaga ketenteraman. Okey, jaga ketenteraman. Yang kelima, B merujuk kepada bersih tempat dan tubuh mereka. Okey. Dan yang keenam, K merujuk kepada keperluan dan kemudahan untuk mereka. Jadi DISJBK, itu akronimnya. Ustaz harap kamu hafal untuk memudahkan kamu untuk mengingat adab-adab ketika menziarahi pesakit. Okay. Jadi objektif yang ketiga, kita lihat pada hikmah beradab kepada orang sakit. Apakah hikmah kita beradab kepada orang sakit? Yang pertama, mengembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah. Okay. Kebaikan yang pertama, pesakit akan gembira apabila kita menziarahinya dan kita memberi kata-kata semangat agarnya redha dengan ujian Allah. Yang kedua, mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah. Okey, eratkan silaturahim. Antara hikmah yang kedua iaitu eratkan silaturahim kalangan keluarga kita. Dan yang ketiga, melahirkan keinsafan dan diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Okey, melahirkan keinsafan. Jadi apabila kita menziarahi orang sakit ini, secara tidak langsung dalam hati kita timbul keinsafan. Kenapa? Kerana kita sebelum ini belum diuji oleh Allah dengan sakit. Okey, antara amalan, antara amalan yang boleh kita amalkan ketika menziarahi orang sakit, iaitu doa ketika menziarahi orang sakit. Jadi Ustaz harap kamu baca dan juga hafal doa ni. Kerana apa? Kerana ia berguna nanti apabila kamu memerlukannya. Ya. Doanya berbunyi, As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yu'afiyaka wa yashfiyak illa afahullah min dhalikal marad. Jadi doa ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi. Maksudnya, aku bermohon kepada Allah yang memiliki arash yang tinggi, semoga kamu diberi kesembuhan dan kesihatan. Hanya Allah yang menyembuhkannya dari penyakit itu. Jadi kita doa itu, kita mendoakan pesakit agar pesakit itu diberi kesembuhan oleh Allah, insyaAllah. Yang kedua, kita masuk kepada adab-adab terhadap orang kurang upaya. Okay. Pernah tengok tak gambar kat sebelah ni? Ini adalah simbol orang kurang upaya. Okay. Terdapat dalam hadis Nabi SAW menyatakan tentang adab kita terhadap orang kurang upaya. Okay. Dari nakli, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, anna imra'atan kanat fi 'aqliha syai'un faqalat ya Rasulullah inna li ilayka hajah faqala ya umma fulan انظري أيسك شئت حتى أقضي لك حاجتك فقال معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya, seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata. Jadi ada seorang wanita yang mempunyai kekurangan dari segi akalnya. Jadi dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan. Jadi wanita ini yang OKU ni meminta pertolongan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, wahai ibu, bagaimana caranya untuk aku membantumu? Jadi kita tahu bahawa Rasulullah ni adalah
manusia yang agung, manusia yang mulia, tetapi dia masih memuliakan golongan-golongan OKU, memberi penghormatan kepada golongan OKU. Lalu Rasulullah meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Jadi Rasulullah tolong sehingga wanita tersebut menyelesaikan urusannya. Itu daripada hadis Nabi menyatakan bahawa Rasulullah juga menyantuni golongan OKU. Kita lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan OKU ataupun orang kurang upaya. Spek ilmu dalam buku teks boleh rujuk. Seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Itu maksud orang kurang upaya. Jadi dia ni orang yang tidak mempunyai, yang tidak boleh melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat. Kenapa? Kerana dia mempunyai kekurangan dari segi akal, fikiran, mental, panca indera dan juga sebagainya. Terusnya kita masuk kepada adab-adab terhadap orang kurang upaya. Dari segi ibadah, menyediakan kemudahan kepada mereka untuk melakukan ibadah dengan selesa. Jadi yang pertama sekali kita menyediakan kemudahan ibadah untuk mereka beribadah. Contohnya kita adakan tempat khusus untuk golongan OKU untuk beribadah seperti solat, mengambil wuduk, tandas dan sebagainya. Yang kedua, membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Jadi kita kena bantu mereka bagaimana cara untuk solat, bagaimana cara untuk baca Al-Quran, bagaimana cara untuk mengamalkan zikir dan sebagainya. Kita kena bantu dan juga kita kena ajar kepada golongan ini. Aspek yang kedua iaitu dari segi emosi, memberikan layanan dengan penuh kasih dan sayang terhadap mereka. Kita beri layanan baik kepada mereka. Ini penting. Yang kedua, tidak mengejek dan menghina mereka. Tidak mengejek. Kerana apa? Kerana orang OKU juga seperti juga kita, cuma dia kurang dari segi fizikal. Jadi kita tidak boleh mengejek mereka. Kerana kalau kita mengejek mereka, secara tidak langsung kita akan mendapat dosa. Aspek yang ketiga, dari aspek fizikal, iaitu memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan. Kemudahan asas mereka ni tidak disalahgunakan. Contoh dekat gambar kat sebelah ni, contohnya parking kereta untuk OKU. Jadi ia dikhususkan untuk golongan OKU sahaja. Jadi kita tak boleh parking kereta dekat OKU kerana ia menjadi satu kesalahan. Yang kedua, menyediakan ruang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka. Jadi orang OKU ni kita kena menyediakan ruang dan juga peluang. Contohnya kita memberi peluang kepada mereka untuk bekerja, peluang untuk mereka untuk bersahabat. Kerana juga mereka juga ialah manusia. Yang ketiga, hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Yang pertama sekali, menimbulkan rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya kerana mendapat perhatian dan keistimewaan. Menimbulkan rasa harga diri. Jadi apabila kita baik dengan orang OKU ni, timbul rasa dalam diri dia untuk dihargai. Yang kedua, memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan. Kita mewujudkan kebersamaan. Untuk mewujudkan kebersamaan dalam diri kita dan juga di kalangan mereka. Jadi secara tidak langsung kita hidup dalam masyarakat harmoni. InsyaAllah kita masuk kepada bahagian latihan. Soalan yang pertama iaitu nyatakan dua adab menyantuni orang sakit. Ingat lagi tak akronim yang Ustaz ajar di awal tadi?
Okey. Okey, akronimnya ialah dia ikut saya jalan bersama kawan. Dia ikut saya berjalan bersama kawan. Okey, di merujuk kepada apa? Kita bagi masa 2 saat. Okey, di merujuk kepada doakan mereka. Okey, I merujuk kepada ingatkan mereka dengan ibadah. Okey, itu adalah contoh ataupun adab kita ketika menziarahi orang sakit. Okey, soalan yang kedua, nyatakan 2 adab terhadap orang kurang upaya. Okey, boleh ingat? Okey, yang pertama, menyediakan kemudahan beribadah. Okey, kita sediakan apa? Kita sediakan tempat solat, kita sediakan tempat wuduk. Okey. Yang kedua, beri tunjuk ajar. Okey, kita beri penerangan macam mana nak macam mana nak solat, macam mana nak baca Al-Quran, macam mana nak berzikir kepada orang kurang upaya. Okey. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.